Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersua lagi dalam rancangan Berita ASEAN. Ketika Rantau ASEAN bersiap sedia bagi Komuniti ASEAN 2015, pelbagai inisiatif kerjasama sosio-budaya sedang dilaksanakan oleh negara-negara anggota, antaranya dalam bidang pendidikan, kesihatan, kawalan pencemaran rentas sempadan dan pengurusan bencana. Dalam pada itu, beberapa mesyuarat ASEAN diadakan baru-baru ini yang membincangkan langkah untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang masing-masing. Antaranya budaya yang akan terus relevan dan memainkan peranan penting sebagai pemacu dan pemboleh bagi pembangunan berdaya tahan di rantau ASEAN. Selain itu, bagi memastikan kestabilan perdagangan di rantau ini, kerjasama di kalangan negara-negara anggota Kastam ASEAN juga diambil perhatian dalam mesyuarat ke-23 Ketua-Ketua Pengarah Kastam ASEAN di Bandar Dalat, Vietnam. Mesyuarat SCI di Kemboja pula menumpukan kepada kajian serta pelaksanaan projek penerangan 2013 ke 2014 dan memberi tumpuan kepada 13 projek penilaian yang baru. Dalam perkembangan terbaru, pemimpin rampasan kuasa Thailand, Gen Prayut Chan-o-cha, berjanji untuk menumpukan tugas beliau kepada kepentingan negara dan berusaha untuk membawa negara itu keluar dari krisis. Ikuti laporannya bersama Hajah Haminah Duraman. Pemimpin Rampasan Kuasa Thailand, Gen Prayut Chan-o-cha, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasama mereka untuk mengembalikan keamanan di negara itu dan berjanji untuk menumpukan tugas beliau kepada kepentingan negara. Gen Prayut, Ketua Majlis Kebangsaan bagi Keamanan dan Perintah NCPO, merakamkan penghargaan beliau kepada rakyat Thailand melalui satu rancangan televisyen Jumaat lalu. Tuan Prayut berkata bahawa beliau telah mengambil tindakan untuk memulihkan keamanan bagi rakyat di negara itu dan berusaha untuk membawa negara keluar dari krisis. Tuan Prayut juga berkata beliau telah memaklumkan kepada masyarakat antarabangsa bahawa Thailand telah membangunkan demokrasi di mana rakyat Thailand mempunyai tadbir urus yang baik dan ekonomi yang kukuh. Ketua NCPO menjelaskan bahawa majlis tersebut menyelesaikan masalah rakyat dalam 2 minggu lepas dan nilai bursa saham di negara itu semakin meningkat. Pelaksanaan skim beras meningkat dan pengeluaran bajet 2014 telah dipercepatkan. Beliau juga berjanji ketelusan dalam membuat bajet dan tindakan untuk mengurangkan cukai dan kos tenaga 2015. Katanya lagi, sudah tiba masanya Thailand mempercepatkan persediaan ke arah pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 yang akan menyatukan rangkaian ekonomi ke semua negara Asia Tenggara. Menteri-menteri ASEAN yang bertanggungjawab bagi kebudayaan dan kesenian berhimpun di persidangan ke-6 AMCA 6 di Bandar Hue, wilayah tengah Tua Tien Hue, Laos dari 17 hingga 20 April 2014 untuk membincangkan langkah meningkatkan kerjasama dalam bidang tersebut di kalangan negara serantau. Dalam ucapan perasmian mesyuarat AMCA ke-6 dan mesyuarat berkaitan, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Luar Vietnam Pham Binh Minh menyatakan bahawa Vietnam sebagai salah sebuah negara pengasas inisiatif Komuniti Seni Budaya ASEAN sentiasa berusaha untuk meningkatkan budaya kehidupan rakyat dan akan bekerjasama rapat dengan anggota-anggota ASEAN untuk membina komuniti ASEAN yang mampan. Beliau berkata, melalui mekanisme yang sedia ada, Menteri-Menteri Kebudayaan ASEAN telah membuat banyak keputusan dan strategi mengenai budaya dan seni yang membantu memelihara dan menghormati warisan budaya ASEAN, sekaligus meningkatkan pemahaman rakyat tentang budaya yang pelbagai dan unik di rantau ini.
Semasa mesyuarat AMCA plus China kali kedua, para perwakilan ASEAN bertukar-tukar pandangan ke atas peluang dan cabaran bahawa ASEAN dan China mempunyai kerjasama kebudayaan. Mereka juga membincangkan langkah untuk mengukuhkan kerjasama pragmatik antara ASEAN dan China untuk menjayakan aktiviti pertukaran kebudayaan ASEAN-China 2014 dan untuk bersama-sama menubuhkan jalan sutera maritim pada abad ke-21. Timbalan Menteri Penerangan, Kebudayaan dan Pelancongan Laos, Buang Nguyen Sho Pong Vong berkata pelbagai konsensus telah dicapai dalam mesyuarat tersebut. Para perwakilan juga membincangkan dan menerima pakai Pelan Tindakan Kerjasama Kebudayaan ASEAN-China 2014-2018 yang dijangka menjadi satu dokumen panduan kepada pihak-pihak yang berkaitan dalam dialog dan kerjasama kebudayaan. Jabatan Kastam Vietnam baru-baru ini menjadi tuan rumah kepada mesyuarat ke-23 Ketua-Ketua Pengarah Kastam ASEAN di Bandar Dalat, Bandar Wilayah Lamdong. Pada mesyuarat itu, Jabatan Kastam Vietnam menyuarakan pendapat mereka mengenai kesan semasa ketegangan di Laut Timur terhadap aktiviti komersial di kalangan negara-negara anggota. Mesyuarat itu mengkaji semula pencapaian ketara dalam membangunkan kastam ASEAN. Ketua Pengarah dan Vietnam, Nguyen Ngoc Tok berkata pada 1 Mei, China secara haram memasang pelantar minyak Haiyang Shiu 981 dan menempatkan kapal bersenjata dan pesawat dalam zon ekonomi eksklusif Vietnam. Langkah ini katanya mengancam keamanan, kestabilan dan keselamatan maritim di Laut Timur dan perdagangan bebas di Asia Tenggara. Beliau menyeru kepada negara-negara anggota lain untuk berkongsi pendirian Vietnam pada menyelesaikan isu itu secara aman mengikut undang-undang antarabangsa. Sementara itu, Setiausaha Agung Pertubuhan Kastam Sedunia, Kunio Mikuria berkata terdapat kesan ke atas kestabilan dan pengangkutan barangan di dalam negara-negara anggota Asia Tenggara. Pertubuhan Kastam Sedunia akan berusaha untuk menggalakkan kerjasama di kalangan negara-negara anggota kastam ASEAN bagi memastikan kestabilan perdagangan di rantau ini. Oleh itu, satu rangka kerja bersatu untuk sistem transit kastam ASEAN dan mewujudkan mekanisme kastam satu pintu adalah penting untuk memastikan keselamatan maritim di Laut Timur. Para delegasi berharap Vietnam dan ahli-ahli ASEAN yang lain menetapkan piawaian yang jelas mengenai prosedur kastam untuk menangani cabaran-cabaran semasa. Mesyuarat ke-15 ASEAN COCI, Jawatan Kuasa Kecil Penerangan diadakan dari 20 hingga 22 Mei 2014 di Phnom Penh, Kemboja. Penasihat kepada Kementerian Penerangan selaku pengerusi COCI, Tuan Itu Utama Hassamath mengalu-alukan semua perwakilan ke mesyuarat tersebut. Mesyuarat SCI menumpukan kepada 3 perkara utama iaitu memberi tumpuan kepada kajian serta pelaksanaan projek penerangan 2013-2014, memberi tumpuan kepada 13 projek penilaian yang baru yang dicadangkan oleh negara anggota ASEAN. Mesyuarat SCI juga memberi tumpuan kepada kerjasama rakan ASEAN mengenai sektor penerangan seperti dengan India dan juga ASEAN Plus 3 yang terdiri daripada Korea, China dan Jepun. Mesyuarat dirasmikan oleh Menteri di Kementerian Penerangan Kemboja, Tuan Itu Utama Q. Kan Harith. Beliau menyentuh mengenai mesyuarat Menteri-Menteri Penerangan ASEAN yang berlangsung di Myanmar bulan ini. Katanya lebih banyak projek akan dibincangkan dalam mesyuarat itu dan menambah bidang penerangan mempunyai fungsi utama dalam mencapai matlamat tersebut. Media massa sebagai rangkaian media sosial elektronik dan baru memainkan peranan penting dalam bidang penyiaran untuk memahami tentang ASEAN dan masyarakat antarabangsa dan untuk menggabungkan rakyat ASEAN dengan masyarakat lain di rantau ini dan seluruh dunia. Kementerian Penerangan Kemboja dipertingkatkan untuk membolehkan perhubungan antara satu sama lain dan perbincangan yang berhasil di kalangan semua perwakilan ASEAN untuk mencapai banyak matlamat ASEAN, terutama penubuhan komuniti ASEAN pada tahun 2015.
Proses penubuhan komuniti ASEAN pada tahun 2015 memerlukan penglibatan daripada media dan juga pengetahuan dan perkembangan baharu seperti mengenai hal ehwal politik, ekonomi dan sosial ASEAN. Auda menyentuh mengenai deklarasi Naypyidaw yang disepakati semasa sidang kemuncak ASEAN ke-24 di Republik Kesatuan Myanmar pada 10 hingga 11 Mei 2014. Mengalu-alukan kemajuan yang dicapai dalam melaksanakan tindakan bagi komuniti ASEAN 2009 ke 2015 serta langkah-langkah dan komitmen lain yang dinyatakan dalam pelbagai deklarasi ASEAN dan pelan tindakan. Deklarasi juga menyedari bahawa kejayaan komuniti ASEAN hanya dapat dipastikan dengan usaha berterusan untuk lebih memperdalam dan memperluas proses integrasi dan untuk merapatkan jurang pembangunan di dalam dan di kalangan negara anggota ASEAN. Berita ASEAN seterusnya memaparkan beberapa bahan menarik untuk dikongsikan bersama. Laporannya bersama Hajah Haminah Duraman. Rancangan GRID merupakan sebuah rancangan projek di bawah Memorandum Persefahaman antara Kerajaan Negara Brunei Darussalam dengan Kerajaan Republik Singapura. Projek melibatkan Radio Television Brunei dan Mediacorp Singapura itu adalah sebagai usaha untuk mempromosi pertukaran dan kerjasama dalam kalangan belia, penyiar dan pegawai dari kedua-dua negara. Rakaman rancangan cabaran GRID 2014 di Taman Riadah Tasik Serubing, Kampung Belimbing pada 4 Jun 2014. GRID mengetengahkan perkara yang diminati oleh para belia dari segi lapangan muzik, fashion, sukan, tarian, teater dan fotografi. Selain untuk mencungkil bakat para belia, rancangan ini juga bermatlamat menjadikan para peserta sebagai duta kecil dalam pelbagai bidang, terutama dalam pendidikan dan pembelajaran. Pada tahun ini, GRID menumpukan usaha untuk mencari bakat-bakat baru melalui seni tarian yang bertemakan rentak tari dengan kedua-dua buah negara diwakili oleh 4 orang pelajar berusia antara 17 dan 22 tahun. Para peserta mengharungi cabaran pertama dengan mempersembahkan tarian asli Dang Mengalai. Sementara 2 cabaran yang berkonsepkan tarian moden akan diadakan mulai Jumaat ini di Republik Singapura. Di Singapura, Pertubuhan Kebajikan Sukarela kini mempunyai dana baru untuk membangunkan program-program seni. Dana yang dipanggil WK Arts yang bernilai 1.5 juta ringgit itu dikendalikan oleh Majlis Seni Kebangsaan dan Majlis Pembangunan Masyarakat. Ia akan membawa seni kepada sektor perkhidmatan sosial, terutamanya kepada orang-orang yang menggunakan perkhidmatan yang ditawarkan oleh VWO, yang dipanggil seni sampah atau membuat seni daripada barang buangan seperti beg plastik dan pakaian lama. Artis bebas diupah untuk menjalankan bengkel kraf ini untuk penduduk warga emas di pusat aktiviti mereka. Program seni seperti bengkel ini dihasrat dapat diwujudkan di sekurang-kurangnya lebih 400 pertubuhan kebajikan sukarela yang berdaftar di seluruh Singapura. Majlis Seni Kebangsaan menganggarkan ia akan menjana 300 program seni sejak 3 tahun akan datang. Sekolah Chona Pichai di daerah Muang Lampang, Thailand, memulakan kursus penanaman padi pada tahun ini untuk 29 orang kanak-kanak berusia 8 hingga 11 tahun, kebanyakannya penduduk tempatan. Langkah ini bertujuan untuk memelihara penanaman padi di Thailand. Kursus ini memberi tumpuan kepada pengetahuan daripada pakar-pakar penanaman padi tempatan. Mereka mengajar bagaimana untuk memilih jenis benih padi yang berbeza, penyediaan tanah, benih semayan, pembasmian prosak, penuaian dan pengeluaran beras perang. Kursus selama 31 minggu adalah percuma, tetapi ibu bapa perlu menyediakan anak-anak mereka dengan makan tengah hari yang dibungkus dengan daun pisang atau lain-lain bahan-bahan mesra alam.
Miss Seripon Pan Yasin, pengarah sekolah Chaona Pichai berkata kursus ini merupakan kali kedua anjuran sekolah tersebut. Menurut beliau, sekolah itu ditubuhkan untuk memelihara kerjaya yang penting dalam penanaman padi di negara itu dan ia memberi tumpuan kepada teknik-teknik mesra alam untuk melindungi kedua-dua penanaman dan pengguna. Kampung Gajah Kenyir, sebuah projek kerajaan negeri di kawasan pelancongan Tasik Kenyir, adalah bertujuan untuk menarik lebih ramai pelancong ke Terengganu, Malaysia. Projek dua fasa itu memaparkan ciri-ciri 8 menara, jambatan gantung sepanjang 500 meter panjang, pusat prestasi gajah dan kemudahan lain yang dibina dengan kos sebanyak 11.65 juta ringgit Malaysia. Fasa pertama di atas tapak seluas 12 hektar yang dibuka kepada orang ramai baru-baru ini memberikan pengunjung pengalaman dengan binatang yang berkulit tebal. Pelawat boleh menyaksikan pelbagai tingkah laku dan habitat gajah seperti menggali, mandi, bermain dan menunggang gajah. 11 ekor gajah yang terlatih melaksanakan dan mempamerkan kemahiran mereka dalam lukisan, menari, bermain bola sepak dan bermain muzik dengan harmonika untuk melayan pengunjung. Pihak pengurusan mengupah jurulatih yang berpengalaman dari Thailand untuk melatih gajah. Gajah berumur 1 hingga 5 tahun. Penempatan gajah yang dibina pada tahun 2012 di atas tapak seluas 109 ekar tanah diasingkan kepada 3 komponen yang berbeza iaitu untuk gajah liar, separuh liar dan gajah yang terlatih. Projek ini akan menempatkan 30 ekor gajah apabila siap sepenuhnya. Satu ciri yang menarik dan unik di Kampung Gajah Kenyir ini adalah jambatan gantung. Kawasan ini sangat menarik dengan air terjun dan pelancong yang menginap di chalet dapat melihat gajah berkeliaran di kawasan itu. Bekas Ketua Menteri Terengganu Ahmad Said yakin Kampung Gajah dan Tasik Kenyir akan meningkatkan industri pelancongan di negeri itu. Selain daripada kemestian untuk melihat tarikan pelancong di Vegan City, Elokosur, Filipina, terdapat juga kawasan dan ekspedisi yang mesti dicoba. Selain menikmati warisan kebudayaan vegan, zon pengembaraan juga mesti dikunjungi. Zon pengembaraan yang hebat itu terletak hanya 15 minit perjalanan dari bandar vegan. Pelancong tempatan dan luar negeri terus mengunjungi kawasan ini dan sangat kagum dengan pelbagai aktiviti yang disediakan. Auda deklarasi Naypyidaw juga mengandungi pujian terhadap usaha-usaha berterusan ASEAN dalam merumuskan wawasan komuniti ASEAN selepas 2015 di samping mengulangi komitmen untuk mengukuhkan lagi usaha bagi meningkatkan integrasi ASEAN dan merapatkan jurang pembangunan dengan berharap kepada inisiatif-inisiatif sedia ada. Deklarasi Naypyidaw juga menekankan pentingnya kerjasama dalam kalangan negara anggota ASEAN dan merealisasikan komuniti ASEAN yang padu dari segi politik, ekonomi dan sosial. Apa yang diharap segala deklarasi dan persetujuan yang dicapai akan dapat merealisasikan hasrat yang ingin dicapai oleh semua anggota ASEAN. Untuk mengikuti berita ASEAN, Auda boleh layari video portal melalui laman web www.rtbnews.rtb.gov.bn. Hingga di sini dulu pertemuan kita dalam berita ASEAN malam ini. Bertemu lagi minggu depan pada hari dan waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan selamat malam.